Hai Syal Izani, selamat datang Kedai Batu Enko, Craft Dunia Design, Komplek PKNS Shah Alam. Hari ni kita nak cerita pasal apa ya? Okey tak mas saya ni? Ke batik-batik. Hai. Ini keluaran Inner Sejuk, batch ke berapa? Saya ingat batch kedua. Sedap okey. Sekarang ni dengan keadaan pandemik kita semakin teruk ni, makin bertambah-tambah. Semalam kemarin hari ni 20, semalam 19, 6,057. Ramai semua. Jadi pastikan kita sentiasa pakai, takut tak sempat nanti kalau ada orang datang, saya standby je. Okay, hari ni kita nak cerita pasal apa batu-batu yang ada corak. Pernah tengok tak batu yang ada corak? Setengah orang panggil itu natural lah, pictorial dia panggil. Ada setengah orang dia anggap benda tu sebagai fenomena. Tak kisahlah apa pun, asal cantik. Nama-nama tu nama kita kata saintifik je lah, kan? Azim, selamat datang. Okay. Yang saya nak cerita ialah batu pasal batu yang ada bentuk-bentuk permukaan yang cantik, design-design cantik. Yang ini menarik. Ada setengah-setengah orang batu ni dia jadi koleksi. Semata-mata nak tengok. Okay, Syaliza Azmi pernah tengok warna biru. Wah, cantik tu. Batu apa tu? Biasa-biasa batu kalau yang ada corak-corak ni, yang paling common ialah batu akik. Batu akik ni dengan corak dia macam-macam. Kalau yang color biru tu saya pasti mesti cantik. Dia bukan corak yang macam ada batu macam corak pelangi je. Dia tak ini dia ada rupa tau. Saya tunjuk satu. Ni jasper. Kita panggil pictorial jasper. Tengok menarik. Nampak macam ada pemandangan kat tepi. Tak tengah-tengah. Okey, ini terang lagi. Nampak kan? Dia macam ada awan dia, ada pokok-pokok dia. Dia macam ada pantai dia juga. Okey, Syafil, selamat datang. Jadi yang ni dipanggil pictorial jasper. Apa yang menarik dia? Benda ni asli tau. Dia bukan buat-buat. Dia memang macam mana kalau kita menghadap batu ni, kita tengok aja dia, memang boleh galit lah. Sebabkan dia punya, kita kata, lukisan natural yang ada kat batu. Tapi sebenarnya ni pun salah satu daripada kepandaian tukang potong. Macam mana dia menggambarkan batu-batu yang nak dipotong tu, dia dah tandakan kat mana. Jadi bila dia potong tu yang kadang-kadang menaikkan dia punya nilai dia daripada rupa dia. Okay, itu tadi jasper. Saya tunjukkan lagi jasper yang ada pemandangan. Ni kalau orang biasa rajin-rajin panjat bukit, boleh tengok batu ni. Macam kita dah sampai kat tepi dinding gunung, nak panjat lagi. Okay, cuba tengok ni. Ini saiz loket ni. Kalau nak buat loket, boleh nampak Okey. Apa yang menarik dia, dia punya rupa dia tu dia macam balik dia. Tak kisah cara mana nak tengok, sebab kita nak tengok dia punya kepelbagaian dia tu. Nampak kan macam bukit-bukit, ada tinggi, ada rendah, macam satu pemandangan yang cantik lah. Ini terhasil dia sebab kalau kita ingat batu-batu ni. Okey, FM Sen, selamat datang. James Gong. Okey. Kejadian batu-batu ni adalah akibat daripada kita cakap itu tekanan, haba dan mineral yang ada kat dalam tu. Jadi setiap mineral tu bila dah dikompres,
dengan haba dia gitu gini, dia akan akhirnya terbentuk menjadi batu, dan batu-batu tu berlainan warna. Kalau kebetulan dia punya susun dia tu alam yang buat ni cantik, oh memang ada nilai lah, orang suka. Ya, kita tengok lagi. Ni di sebalik belakang dia pula. Jadi tengok cara mana kita letak. Kalau kita letak macam ni, seolah-olah macam kita nak panjat gunung ni, nak panjat bukit. Nampak kan? Dia ada gelombang-gelombang dia cantik. Ini salah satu daripada batu-batu yang memberi rupa bentuk pictorial kita kata ya. Okey, ini ada lagi satu. Ini pun jasper juga. Okey. Okey. Nampak kan? Tengok terbalik pula. Pun hampir sama. Okey, tapi kita boleh letak dia dalam rupa apa, kita panggil apa landscape. Landscape susah betul nak ikut. Tadi kita letak sebagai portrait. Ni kita landscape. Nampak kan ada bukit, siap dengan dia punya shading dia tu. Lepas tu balik belakang tu ada bukit dia. Natural ya batu ni. Tu menariknya. Okey, yang ni pun bagus juga kalau untuk loket. Dan setengah orang akan kata, pernah lah dia orang bertanya, antara dalam banyak-banyak batu mana yang bagus kalau kita nak dapatkan dia punya tenaga dia. Jadi saya dah pernah cuba beberapa. Kita pakai cincin, kita pakai gelang, kita pakai loket. Kalau ikut macam logik, seolah-olah loket lah yang terbaik untuk kita pakai nak dapatkan aura dia, pasal dia dekat dengan jantung. Tapi setakat yang saya sendiri pakai, saya rasa kalau pakai gelang tu lebih cepat lagi dia punya rasa. Pasal batu tu dia lilit keliling. Jadi tenaga dia tu berbeza. Rasa tenaga dia tu berbeza dengan pakai loket. Satu lagi, pakai loket ni rasa macam dia menyendal kat dalam yang sakit. Untuk laki-laki lah, kalau pakai baju ketat memang terasa lah. Okay, ni salah satu daripada jasper tadi. Kita tunjukkan lagi satu jasper. Oh, bukan jasper, batu akik. Ini dipanggil pictorial dendritic. Dendritic agate. Tengok macam seolah-olah ada tasik. Ada tasik, ada pokok-pokok dekat keliling tasik. Saya rapatkan sikit tengok. Nampak kan? Tasik tu yang putih tu lah. Cuba tengok. Jadi taksiran tu pun berbeza-beza. Ada orang dia akan taksirkan ni rupa padang, itu putih tu macam salji. Ada orang dia kata tasik. Itu terpulang. Tapi yang penting ialah bila kita tengok batu tu, nampak dia punya gambar-gambaran tu, kita taksir sendiri. Sama macam lukisan lah. Kadang-kadang kita pergi tengok lukisan, kita pun tak tahu apa yang dia lukis. Tapi maksud dia cuma ada orang-orang tertentu je yang akan faham. Saya buat lukisan tu memang zero lah. Nak melukis pun tak pandai. Jadi kalau nak mentafsir tu lagilah zero. Tetapi kalau bab-bab batu ni, kita boleh nampak pemandangan-pemandangan itu pun dah cukup dah bagi saya. Dah cukup dah, puas. Okay, kita tunjuk lagi satu ni. Ni agate juga, pictorial agate ataupun dendritic agate. Menariknya, dia memberi gambaran-gambaran yang tengok macam seolah-olah ada ikan tersembunyi kat belakang. Perasan tak? Nampak tu ikan dia tu. Oh. Tu dia punya sirip atas, ekor dia dah terselindung kat balik batu. Tu yang menarik pasal pictorial ni.
In fact saya ada cerita pasal dendritic agate ni. Kebetulan dia bukan dendritic agate, dia moss agate. Moss agate ni pula color dia hijau, tapi nampak tembus dia punya batu dia, dan urat-urat hijau dia tu yang menggambarkan lumut. Nanti saya carikan agate lumut. Okey. Ni gelang tiger eye dengan okey, tengok ya. Bila kita suluh, okey. Bila saya suluh, tengok baik-baik, kita akan nampak tak berapa jelas lah. Kita akan nampak urat-urat hijau. Tak clear sangat kena datanglah juga tengok. Jadi urat-urat hijau tu adalah akik lumut. Apa yang menarik, akik lumut ni satu ketika dulu saya jual dengan sangatlah murah. Tak diskaun lagi. Rupa-rupanya dia punya pembentukan akik lumut tu ada kalimah. Dah rasa macam macam mana nak kata menyesal, tak adalah, kita memang menjual. Terlepas peluang lah nak simpan. Makanya sejak tu saya pun mencarilah batu-batu, kalau lah ada rezeki lagi dapat lah kot. Ya macam gitu. Okey, ni lagi satu dendritic agate. Nampak kan? Ni dendritic agate. Dendritic agate, dia punya rupa dia berbagai-bagai. Pemandangan dia pun berbagai-bagai. Comel je, nak buat cincin pun cantik. Ada lagi, boleh datang tengok lah. Datang ke komplek KNS, cari kedai batu. Tanya dia orang pun, insyaAllah dia orang tahu. Okey, ni ada lagi. Lagi satu, ni akik. Akik ni kejadian dia sama juga macam biasa kita kata, lapisan mineral tadi dia akan membentuk bentuk-bentuk yang nampakkan urat-urat dia. Jadi contoh yang ni, nampak tak macam seolah-olah kulit ulas sawa? Ni asli. Memang dah jadinya dekat dalam tanah tu macam gitu. Kemudian bila dah dipotong, nampaklah dia punya sisik-sisik dia. Okey. Tapi ada lagi satu yang special pasal batu ni. Apa dia? Dekat sebalik ni, kalau saya terbalikkan, kita akan nampak macam bentuk kumbang. Nampak? Ni bukan buat-buat memang asli batu ni begini. Saya jumpa dia kalau tak silap dekat Expo Jewellery Fair. Salah satunya yang menjual tu daripada gerai daripada Pakistan, kalau tak silap. Terus tangkap lah. Pasal unik, cantik. Ni bukan buat-buat. Jadi bayangkan bila batu tu dah dipotong, bermakna dia ada kembar dia tu. Ada lagi sekeping, entah kat mana lah orang lain dah beli tu. Dia pun dapat bentuk yang sama lah ni. Cantik kan? Kalau nak pegang, datang. Okay, ni satu. Dan batu-batu lain juga, selain daripada batu akik, kita ada juga yang ni yang boleh kita gambarkan ialah batu virus. Ni saya panggil dia virus tanah. Kenapa virus tanah? Kerana banyak dia punya warna coklat dia. Coklat dia lebih. Nampak? Kalau kita pusing macam ni, nampak macam tengah-tengah dia tu ada peta. Peta ke, tasik ke, tak kisahlah. Itu tafsiran kita masing-masing. Jadi, antara ciri-ciri kalau kata kita nak beli batu ni, kita boleh pergi ke arah macam itu.
cari yang ada warna-warna menarik, cari yang ada corak-corak menarik, cari juga yang ada gambar-gambar menarik. Tapi yang asli lah, bukanlah yang buat. Sebab sekarang ni pandai juga orang boleh buat. Dia gunakan cara mana, entah pakai api untuk timbulkan lukisan-lukisan pun ada juga. Okay. Lepas tu apa lagi? Dan benda-benda lain yang boleh timbul. Oh, okey, saya tunjuk ni. Ni batu pandan. Pun ada corak juga rupanya. Ni batu pandan. Saya pernah dapat dulu batu pandan ni, dia corak dia nombor 8. Dia bulat ke bawah, bulat atas. Jadi itu paling cepat lah orang tangkap. Tapi kalau dalam keadaan biasa ni tak tentulah kita boleh dapat corak-corak ni kan. Tu. Nampak ya? Nampak sikit kot. Okey. Sini jelas lagi. Okey. Itu dia sebahagian. Apa lagi Okey. Lepas tu okey, ini pula batu akik juga, tapi batu akik ni special dia ada karang laut. Dia sebahagian daripada fosil karang laut. Macam mana kita buka ni? Letak pula. Oh, dah seal. So tengok macam ni lah. Nampak tak karang-karang laut tu? Proses karang laut nak jadi keras macam batu macam ni lama tuan-tuan. Dia bukan sekejap. Dia lama. Okey, itulah dia sebahagian daripada koleksi yang saya nak kongsi lah. Sambil tu ada apa nak tanya, boleh tanya. Cerita-cerita pasal pictorial ni lah, pasal batu-batu yang ada gambar ni. Ni ada banyak lagi. Boleh nampak kot? Jatuh kat dia. Ini kalau nak buat loket kecil pun okey, cantik je. Loket kecil je. Buat cincin pun boleh juga. Dia ni macam ada pokok-pokok. Ini kalau nak buat cincin pun okey juga. Nampak ada macam ada pokok. Kalau tengok baik-baik pun macam kalimah pun dia. Okey, cukup sampai setakat tu. Sebab saya pula dah ada orang nak jumpa ni. Jadi sambil tu, sebelum kita akhiri, ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Boleh tanya, siapa nak tanya. Ada? Pasal batu lagi? Saya nak tunjukkan hari tu kan, saya ada cakap pasal tiger eye yang ada kalimah kan. Ni tiger eye, ni batu tiger eye yang ada kalimah. Tapi nak kena ada cahaya sikit lah kalau nak tengok. Tak tahu boleh nampak ke tidak. Tak berapa jelas lah dengan cahaya dia. Cahaya dia tak terang, tapi boleh tengok lah. Kecil je. Tapi kalau pakai lampu picit boleh nampak lah kot. Pun tak apa jelas. Tak apa. Untuk siapa yang
berajak nak datang tengok, beritahu saya awal, datang je. Kalau saya tak ada pun tak apa, batu memang ada kat sini, jadi kita boleh tunjuk anytime. Nak tempah cincin boleh, nak tempah loket boleh, nak kita drawkan design pun boleh, nak tanya pasal batu, pasal aura-aura batu pun boleh. So insyaAllah besok pada sebelah petang esok saya nak tunjukkan macam mana kita pakai gelang ni, gelang macam ni, dan kita nak dapatkan dia punya tenaganya untuk kita faham apa maksud aura batu tu. Ini bukan untuk kita percaya, lebih kepada nak jelaskan secara sains dia. So kita jumpa esok insyaAllah. Sehingga waktu tu kalau apa-apa hal boleh WhatsApp saya, boleh komen, boleh tanyalah apa nak tanya melalui mesej, dan kita jumpa lagi esok insyaAllah time-time yang sama. Assalamualaikum, selamat Hari Raya, jumpa lagi.